Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama untuk sambung balik kuliah kita berkaitan dengan kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kita insya-Allah masuk kepada bab yang baru hari ini, iaitu Babul Mawaqit, bab yang membicarakan tentang waktu-waktu salat. Baik. Hadis ke-50. Ini nombor pun tak sama. Sebab dalam saya punya catatan hadis yang ke-43. Dalam terjemahan hadis nombor 50. Kenapa boleh beza nombor-nombor ni? Cara kira bezalah. Kan ada macam mungkin dikira setiap riwayat tu nombor yang berbeza. Yang ni kalau riwayat sama dia tak kira, dia kira satu walaupun 2-3 riwayat. Baik. Kata Syekh rahimahullah, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi katanya, an Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad ibn Iyas qala haddathani sahibu hadha ad-dar wa ashara biyadihi ila dar Abdullah ibn Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استزدته لزادني متفق عليه. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Abi Amr Asy-Syaibani. Abi Amr ni dia punya kunyah lah. Dia punya kunyah Abi Amr. Sebab bila ada waw kat ujung tu kita baca Amr. Kalau tak ada waw kita baca Umar. Dia nak bezakan di antara Amr dengan Umar. So kalau Amr dia bubuh waw kat ujung. Abu Amr nama sebenar dia adalah Sa'ad bin Iyas. Siapa dia ni? Dia ni tabi'in. Dia adalah anak murid kepada Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang digelar sebagai sahibun na'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga sepatu Nabi. Kalau Nabi buka selipar, dia akan ambil selipar tu, dia akan peluk. Dia akan peluk. Selipar betul lah, bukan lambang selipar. Selipar betul lah. Bukan lambang selipar. Lambang selipar tu datang kemudian. Tapi selipar betul Nabi tu memang dia peluk. Dia pegang, dan bila Nabi nak pakai, dia akan pakaikan sebagai penghormatan dia kepada Nabi SAW. Wal wisadah, dan dia suka bawa bantal yang untuk Nabi bersandar lah. Sebab itu kata Abu Musa Al-Ash'ari, dia kata, qadimtu ana wa akhi al-Madinah walam adhun illa anna ibn Mas'ud wa ummihi min qarabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qarabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li kathrati dukhulihi wa dukhuli ummihi alaihi, atau kama qala. Kata Abu Musa, ketika mana aku dan saudaraku datang ke Madinah, aku tidak menyangka melainkan Abdullah bin Mas'ud dan ibunya min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni, aku sangka mereka ni memang ahli keluarga Nabi. Likathrati dukhulihi wa dukhuli ummihi alaih. Kerana banyak kali bila aku masuk, aku tengok memang dia ada kat rumah Nabi. Sehingga kan ada satu riwayat menyebut, Nabi kata, kalau aku buka je langsir rumah aku ni, kau boleh masuk, tak payah tunggu aku panggil. Rapatnya Abdullah bin Mas'ud ni dengan Nabi. Tapi dia bukan keluarga Nabi. Dia kata Abu Musa, aku sangka sebab dia duduk rumah Nabi banyak kali, masuk je nampak dia ada, masuk je nampak dia ada, macam ahli keluarga. Sebenarnya bukan, kerana dia rapat dengan Nabi SAW. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud ni, waktu zaman pemerintahan Umar, orang Iraq tulis surat kepada Umar, request, hantarkan kepada kami Abdullah bin Mas'ud. Bila Nabi dah wafat,
Masuk zaman Abu Bakar 2 tahun setengah, Abu Bakar pun wafat. Masuk zaman Umar merintah lama sikit, 10 tahun. Umar ni masa zaman dia merintah, dia ada satu polisi, dia tak suka sahabat yang besar-besar ni pindah keluar daripada Madinah. Dia tak suka. Kenapa dia tak suka? Kerana dia tahu zaman dia merintah, masa tu kempen lawan Parsi dengan lawan Rom. Dua tamadun besar. Kan? Perang Yarmouk dengan perang Qadisiyah. Nak lawan dengan dua tamadun besar ni zaman Umar. Jadi akan ada macam-macam isu berbangkit. Kan? Perluasan empire berlaku, mesti banyak hukum. Isu-isu yang dipanggil sebagai nawazil, benda-benda baru. Jadi Umar dia tak sukalah sahabat-sahabat yang besar-besar, yang alim-alim ni keluar daripada Madinah. Sebab senang nanti dia nak mesyuarat. Ada isu apa-apa dia akan panggil. Dia akan bincang. Konsep musyawarah tu memang zahirlah pada zaman Umar. Zaman Abu Bakar pun ada juga. Tapi zaman Umar lebih meluas. Sebab tu kita tengok kan masa Umar nak bincang pasal isu ta'un. Kan dia nak pergi ke apa? Dia nak pergi ke Syam. Daripada Madinah dia nak pergi ke Syam bersama dengan sahabat-sahabat dia. Dengan rombongan daripada Madinah, tiba-tiba sampai pertengahan jalan dia tahu, oh Syam kena ta'un. Syam kena ta'un yang dipanggil sebagai ta'un Amawas. Ramai sahabat yang terkena ta'un tu, antaranya Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Shurahbil, ramai yang kena. Jadi bila dia tahu kena ta'un, dia tanya sahabat dia, dia mesyuarat. Mula-mula dia panggil Muhajirin, lepas tu dia panggil Ansar, lepas tu dia panggil orang-orang yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Lah kali buat keputusan, kita balik. Datang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lambat sikit. Datang-datang dia kata, aku dengar hadis sama macam keputusan ni. Iaitu Nabi kata, "Idza waqa'a bi ardin fala tuqdimu wa fala taqdimu 'alayha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Hadis Bukhari. Nabi kata, bila ta'un berlaku sesuatu tempat, kamu jangan masuk ke tempat tu. Bila ta'un berlaku di satu tempat yang kamu ada di situ, kamu jangan keluar kerana nak lari. Itu konsep kuarantin tu. Kan? Konsep kuarantin Nabi ajar. Supaya kita dapat kawal wabak. Kan? Jadi siapa yang langgar kuarantin tu, mungkin dia tak pernah dengar hadis ni lah. Ataupun dia dengar cerita Hud-Hud. Orang marah kat saya. Tak apalah. Kita tegur sikit-sikit je lah kan. Baik. Kemudian orang Iraq request nak Abdullah bin Mas'ud. Jadi Umar dia bagi ya. Tapi dia tulis surat kepada orang Iraq. Dia kata, laqad asartukum bi Abdillah atau bi Abdillah ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mendahulukan kamu. Wahai orang Iraq, aku telah mendahulukan kepentingan kamu berbanding kepentingan aku kerana aku menghantar Ibn Ummi Abd. Itu Abdullah bin Mas'ud. Ala nafsi. Sepatutnya aku perlukan dia ni sebab dia ni orang hebat. Tapi tak apalah, dah kamu request sangat-sangat, aku bagi. Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni pemikiran dia, mazhab dia ataupun kita panggil sekolah pemikiran dia memang di Iraq lah. Jadi orang kata antara mazhab yang terkesan dengan pemikiran dia tu mazhab Hanafiyah. Okey? Baik. Kata dia, haddatsani sahibu hadzal dar. Abu Amr Asy-Syaibani kata, telah menceritakan kepadaku, telah meriwayatkan kepadaku pemilik rumah ini. Wa asyara bi yadihi ila dar Abdullah bin Mas'ud. Dan dia tunjuk tangan dia tu dekat rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, pemilik rumah ni pernah cerita dulu kat aku. Dia cerita balik kat anak murid dia lah. Dia kata, tu guru aku tu yang duduk kat rumah tu. Menunjukkan rumah Abdullah bin Mas'ud ni dikenali lah. Bukan kata tu saja. Masa zaman lepas Nabi wafat, memang Abdullah bin Mas'ud ni menjadi pakar rujuk.
Waktu-waktu sebelum subuh lagi orang dah tunggu depan pintu rumah dia. Tunggu dia keluar. Orang tunggu dia. Macam satu kisah kan, Abdul Rahman bin Auf tunggu. Bila dia orang tengok ada satu kumpulan berzikir dalam masjid dengan suara yang kuat siap buat halaqah kan. Kan dia orang tunggu depan Abdullah bin Mas'ud. Depan pintu nak tahu apa pandangan Abdullah bin Mas'ud, sehingga Abdullah bin Mas'ud tegur golongan tu kerana buat satu benda yang tak ada di zaman Nabi SAW. Baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya Nabi, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal? Ya Rasulullah, mana satukah dalam agama ni amalan yang disukai di sisi Allah? Soalan ni banyak yang macam ni. Abu Zar pernah tanya soalan ni. Ada riwayat-riwayat sahabat lain pun, Amr bin Al-As pun ada riwayat tanya soalan ni. Tapi jawapan Nabi beza-beza. Para ulama cuba mencari kenapa? Sebablah kenapa jawapan Nabi ni berbeza-beza. Sebahagian daripada ulama mengatakan jawapan Nabi berbeza ni Nabi nak bagi isyarat. Dalam Islam ni banyak amalan yang baik. Maksudnya jawapan Nabi tu soalan tu bukan soalan mana satu amalan yang paling baik, tapi di antara amalan yang paling baik ni. Maksudnya jawapan Nabi tu di antara, bukannya dia yang terbaik. Nampak? Macam orang tanya kita, mana satu pelajar terbaik kat sekolah ni? Kita kata di antara pelajar yang terbaik ni. Tapi bukan ni saja, ada lagi. Ada lagi yang lain, tapi yang ni di antara yang terbaik. Itu sebahagian. Tetapi seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Hajar dan dipersetujui oleh ramai ulama-ulama hadis yang datang kemudian, perbezaan jawapan Nabi itu bi'tibari ikhtilafi ahwalil mukhatabin, disebabkan oleh kerana perbezaan keadaan orang yang bertanya Nabi itu sendiri. Bila satu orang datang jumpa Nabi, dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, mana satu amalan yang baik? Nabi jawab tu sesuai dengan keadaan dia. Kalau yang datang kat Nabi tu orang yang ada duit, dia tanya, ya Rasulullah, apakah amalan paling baik? Maka Nabi tengok keadaan dia. Nabi tengok dia ni solat okey dah, puasa pun okey, dengan mak ayah pun okey, duit ada. Nabi kata, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau bagi makanlah. Bagi makan kepada orang kerana kau ada duit. Tapi kalau orang tu dia miskin, macam Abdullah bin Mas'ud ni, dia miskin. Macam Abu Zar miskin. Ahli Sufah kan, tak ada duit. Takkan Nabi nak suruh bagi makan? Abu Hurairah umpamanya, dia nak makan pun tak ada kan. Dulu kan, siapa pernah dengar kuliah saya Riyadhus Salihin, cerita Abu Hurairah? Abang ni ada dengar kan, masa dekat surau Madrasah Tarbiyah. Abu Zar ni nak makan pun tak ada duit. Satu hari dia punya lapar, dalam Sahih Muslim, dia punya lapar kan, dia tunggu siapa nak lalu. Dia tunggu tepi jalan, siapa nak lalu nak bagi aku makan. Lalu Abu Bakar. Dia kata, okey, Abu Bakar lalu. Dia panggil Abu Bakar, nak dengar ayat Quran tak? Nak dengar tak aku baca ayat Quran? Abu Bakar kata tak mau. Bukan Abu Bakar tak nak dengar Quran, tapi Abu Bakar tahu maksud di sebalik permintaan tu ialah Abu Hurairah ni dia ada tujuan nak Abu Bakar bawa dia ni balik. Bila bawa balik ada makan. Kerana Nabi ajar tetamu datang bagi makan. Ada makan kan? Kan biasa Abang Syarif bagi makan kan. Kalau hari ni tak ada tak apa, air ada kan. Kita kongsilah ramai-ramai. Baik. So Abu Bakar tahu, dan Abu Bakar tak ada makanan kat rumah. Maksudnya makanan tak ada di rumah zaman Nabi ni. Biasalah. Kan satu hari Nabi masuk dalam rumah, tanya kat isteri, dia ada makan hari ni?
Tak ada, aku puasa lah. Menunjukkan kehidupan Nabi dan para sahabat ni sangat sederhana lah. Nak banding para sahabat dengan kita, mungkin kita kaya lagi lah dengan majoriti sahabat zaman tu. Kan? Kita mungkin hari-hari boleh minum Milo. Sahabat tak ada. Tak ada minum Milo sahabat ni. Dia minum air yang kita panggil sebagai nabidh lah. Air yang dicelup dengan tamar ataupun zabib ataupun kismis. Semalaman baru dia minum. Kenapa zaman tu air ada bau logam, air telaga kan? Jadi nak hilangkan bau tu, terpaksa rendam semalaman dulu dengan buah. Baru dia rasa manis dan hilang bau tanah, bau logam air tu. Itu di antara rahsia lah kenapa sahabat buat macam tu. Jadi tengok Abu Bakar pun mungkin tak ada makanan kat Umar, dia tak mau terima. Lalu Umar pun ditanya soalan yang sama oleh Abu Hurairah, pun tak mau juga. Sebab Umar pun mungkin tak ada makanan kat Umar. Nabi tengok daripada jauh, Nabi kata, ya Bahir ilhaq. Abu Hurairah, mai ikut aku. Nabi bawa sampai kat rumah. Nabi masuk dalam rumah, dia tunggu kat luar. Ni adab lah. Kalau orang ajak kita, kita jangan masuk terus. Kerana takutlah rumah ni ada orang yang tak tutup aurat ke apa kan. Kalau dia suruh masuk, baru masuk. So Nabi panggil Abu Hurairah masuk. Dia pun masuk. Masuk tengoklah rumah Nabi ada satu bekas susu. Dia kata ni best lah. Dia kata ni insya-Allah aku punya. Sebab aku tetamu. Aku memang lapar ni. Kan? Nabi kata kat Abu Hurairah, ya Bahir, ud'u ahla sufa. Ya Abu Hurairah, pergi panggil ahli sufa semua. Masa tu dia down lah. Dia ingat susu tu dia punya lah. Kan? Nabi suruh dia panggil ahli sufa. Ahli sufa siapa? Ahli sufa orang yang miskin macam dia juga. Yang ramai dan juga lapar. Susu sikit. Dan bila susu sikit, dia lah paling last minum sebab dia yang pergi panggil. Bila dia pergi panggil, mesti Nabi suruh dia tolong bagi. Kan dalam hadis disebut saqil qaum akhiruhum syurba kan. Dalam hadis kan disebut macam tu kan. Orang yang bagi orang lain minum, hendaklah dia paling last minum. Sunnahnya. Bagi orang dulu, last kali baru dia. Dia down tapi dia kata oleh kerana taat kat Nabi ni satu kemestian, tak apalah aku panggil. Bila panggil datanglah ahli sufa, ramai datang. Semua pakat duduk lah. Sebab Nabi nak bagi susu. Dia pun bagi seorang. Tapi mukjizat Nabi sampai. Air itu tak habis. Semua dah dapat minum dah. Nabi kata kat dia, ya Abahir, ijlis washrab. Wahai Abu Hurairah, hang duduk, minum. Dia pun minum. Nabi kata, ishrab, minum lagi. Dia pun minum. Ishrab, minum lagi, minum. Sampailah bila Nabi kata, minum. Dia kata, ma wajadtu lahu sabila ya Rasulullah, tak ada jalan dalam perut aku ni. Tak ada ruang dah ni, penuh dah. Kan? Menunjukkan mukjizat Nabi lah. Tapi nak katanya, Abu Hurairah ni memang ada waktu-waktu dia tak ada makan. Takkanlah kalau dia tanya soalan kat Nabi, Nabi kata, kalau dia tanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik sekali? Kau bagi makan kat orang. Dia kata, aku nak makan pun tak ada, macam mana aku nak pergi makan kat orang lain? Kan? So macam kalau ustaz dipanggil ceramah. Kan? Dulu masa saya kerja zaman sebelum masuk UPSI dulu, saya kerja bahagian zakat. Bahagian zakat ni ada dua ceramah. Satu ceramah pada pembayar zakat, satu ceramah pada penerima zakat. So kalau ceramah pada pembayar zakat, sesuailah kita kata berzakat ni fadilat sekian-sekian. Kalau ceramah pada orang yang terima zakat, pada asnaf, takkan saya nak kata kelebihan bayar zakat, dia orang terima. Sesuailah saya sebut tentang hadis-hadis tentang kelebihan menjadi orang miskin. Ramai dalam syurga orang miskin ni, fadilat sabar. Kan? Fadilat doa orang miskin. Orang miskin hisapnya lebih ringan bagi orang kaya, kan? Kalau saya pergi ceramah depan orang yang bayar zakat juta-juta, cerita pasal kelebihan orang miskin, kan tak kena tu. Jadi Nabi ni dia menyesuaikan dakwah tu pada orang. Hadithun nas ala qadri uqulihim. Cakap dengan manusia ni ikut kadar akal mereka boleh sampai. Itu bijaknya pendakwah ni, bila dia punya bahasa tu
dia boleh turun sesuai dengan keadaan audiens dia. Kalau dia bincang dekat universiti, tinggilah sikit dia punya perbahasan. Kalau bincang dengan orang awam yang background bukan ilmiah sangat, so dia kena rendahkan sikit. Sembang dengan budak-budak sekolah rendah, lagi rendah kena pergi. Tu benda yang kita kena tahu. So keadaan yang berbeza itulah soalan, penyoal yang berbeza menyebabkan jawapan Nabi berbeza. So bila dia tanya ayyul a'mali ahabbu ila Allah, mana satu amalan yang disukai di sisi Allah? Nabi jawab. Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Okey, nanti saya hurai apa maksud solat pada waktunya. Qultu thumma ai? Aku tanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi kata kat dia, birrul walidain, berbuat baik kepada dua ibu bapa. Qultu thumma ai? Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi kata al-jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Qala haddathani bihinna Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kata pada anak murid dia, inilah yang Nabi cerita pada aku. Yang inilah yang Nabi sebutkan pada aku secara langsung aku dengar. Law istazattuhu lazadani. Kalau aku tanya lagi, aku minta tambah lagi, Nabi akan tambah lagi. Sebab ditanyakan summa ai, kemudian apa lagi, kemudian apa lagi, kemudian apa lagi. Kalau aku tanya lagi, mesti Nabi tambah lagi. Tapi aku tara sampai sini je lah kot. Okay. Hadis Bukhari dan Muslim. So pengajaran daripada hadis ni ialah adab bertanya. Bila nak tanya, jangan terlalu banyak. Kenapa? Takut tak boleh ingat. Tanya tu sekadar yang kita boleh ingat, kita boleh hafal. Itu di antara adab lah. Bukanlah maksud kalau tanya banyak tu tak bagus langsung. Tapi soalan ni ada benda yang soalan yang disukai, ada soalan yang dibenci. Dalam agama ni ada soalan yang disukai. Sebab tu ada hadis Aisyah puji golongan perempuan Ansar yang suka bertanya Nabi. Kan? Kerana apa? Ni'man nisa nisaul ansar. Sebaik-baik orang perempuan Ansar. Lam yamna'hunnal haya' min ay yatafaqqahna fi dinihin. Kerana malu mereka tidak pernah menghalang mereka untuk bertanya tentang isu-isu agama. Soalan tu soalan yang diperlukan. Tapi ada soalan yang tak disukai. Apa soalan tak disukai? Soalan tak disukai ni soalan takalluf. Soalan yang membebankan diri. Benda tak perlu tanya pun tapi nak tanya juga. Macam soalan Bani Israel. Suruh sembelih lembu, dia pergi tanya warna apa. Dia pergi tanya sifat apa. Lembu je lah. Kan? Ataupun soalan-soalan benda yang belum berlaku. Dan sangat mustahil untuk berlaku. Itu pun tak disukai. Ataupun soalan yang tak ada kaitan dengan kita. Kan? Dulu ada orang tanya saya, Ustaz, Adam dengan Hawa kahwin, siapa tok gadi dia? Kan? Dah kali saya kata kat dia, tak apalah, jangan fikir pasal tu, kerana kau pun tak dijemput ke kenduri tu. Kan? Itu yang dulu saya ingat satu cerita ni, saya pun tak boleh lupa. Masa tu saya ada dekat US dengan Dr. Mazhar, masa tu kami ada jemputan pergi sana. Datang satu mesej dalam page. Panjang mesej tu. Kata Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz satu soalan. Saya orang Tanjung Malim, sama macam doktor juga, dia kata. Saya pun baca panjang. Betul? Saya dah tanya soalan ni pada Dr. Mazhar. Saya duduk sebelah Dr. Mazhar kan. Saya dah tanya soalan ni kat Dr. Mazhar, tapi dia tak nak jawab, sombong tu. Semenjak jadi mufti ni sombong pula dengan saya. Dia kata, bukan semua benda soalan kita kena baca. Banyak benda kita nak baca. Kan? Kadang-kadang orang ingat bila tak jawab tu sombong kan. Tapi sebenarnya dalam satu hari kadang ratus WhatsApp masuk, ratus mesej dalam dalam page masuk. Ni tahulah geng-geng PMT ni, dia orang tahulah dia orang admin saya. Dia orang antara admin. Dia orang tahulah. Orang maki hamun pun ada. Tiba-tiba je hai lembu. Tiba-tiba je. Manusia kan macam-macam. Okay. Saya baca. Dia. Saya ada satu soalan ni membebankan kepala saya. Daripada dulu tak ada ustaz yang boleh jawab. Saya harap, dia kata, saya harap
Dr. Uzaimi boleh jawab. Saya pun tengoklah apa benda yang clear sangat dia nak tahu ni. Dia kata Nabi Adam ada pusat ke tak? Saya mula fikir apa benda soalan ni kan. Apa yang pening sangat? Rupanya betul juga. Kita lahir daripada perut mak kita. Memang kita ada pusat lah sebab kita kan makan dapat oksigen daripada situ kan. Daripada plasenta kan. Adam mana ada melalui proses tu? Ada pusat tak Adam? Ha? Kan? Saya kata kat dia, tunggulah hari kiamat, tanyalah pada Adam. Jadi benda ni tak dapat jawapan, tak ada riwayat. Jadi jangan, ini benda-benda takalluf. Soalan-soalan yang tak ada kaitan, so tak payah tanyalah. Kerana kalau tanya pun, kalau tahu pun tak menambah iman, kalau tak tahu pun tak ganggu iman. Jadi tak perlu. Baik, itu pertama. Yang kedua, fadilat salat dalam waktu lah. Bila Nabi kata as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Okey? Tetapi ulama ada beza sikit dalam menentukan makna as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktu tu ada beza sikit. Adakah maksud solat di awal waktu ataupun solat dalam waktu? Maksudnya, selagi mana solat tu bukan qadha, maka itu adalah amalan yang terbaik. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sebahagian ulama seperti Ibn Battal. Ibn Battal ni dia Maliki. Dia ada tulis satu syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Menarik juga lah kitab dia, Syarah Ibn Battal ala Sahih Al-Bukhari. Dan Ibn Rajab dia ada tulis satu kitab nama dia Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Biasa kalau dengar Fathul Bari ni siapa? Siapa tulis? Ibn Hajar tulis kan? Bukan Fathul Bari yang UMNO tu. Saya baru telefon dia tadi. Yang tu Fathul Bari juga. Ini Fathul Bari kitab, yang tu Fathul Bari orang. Fathul Bari ni dia ada dua. Satu Ibn Hajar tulis, satu Ibn Rajab tulis. Cuma kenapa Fathul Bari Ibn Hajar lebih glamour daripada Fathul Bari Ibn Rajab? Sebab dia Syafi'i? Tak juga. Kerana Fathul Bari Ibn Hajar habis ditulis. Maksud di syarah Bukhari tu habis. Ibn Rajab tak sempat habiskan. So dia tak sempurna lah. Bila tak sempurna tu nampak macam dia ialah tak sempurna kan. Dia orang akan pergi kepada yang sempurna. Dan Ibn Hajar ni datang kemudian. Bila Ibn Hajar datang kemudian, dia tengok kitab-kitab sebelum dia, syarah-syarah hadis sebelum dia dan dihimpunkan. Sebab tu orang kata la hijrata ba'dal fatah. Kan adalah hadis sebut kan, tidak ada hijrah lepas pembukaan kota Mekah. Ulama hadis guna benda tu, hadis tu untuk menunjukkan Ibn Hajar punya kitab Fathul Bari ni sangat-sangat bernilai sehingga orang kata, sehingga ulama hadis kata la hijrata ba'dal fatah. Ada Fathul Bari, tidak ada hijrah lagi. Pegang ni cukuplah. Kerana Ibn Hajar menulis Fathul Bari selama berapa tahun? 25 lebih kurang kan. Saya buat nombor ni lemah sikit. Lebih kurang dalam 25 tahun. Sangat ranum. Tapi kalau orang baca Fathul Bari Ibn Rajab, sebenarnya Fathul Bari Ibn Rajab pun setanding dengan Fathul Bari Ibn Hajar. Cuma Allah Ta'ala tidak memberikan kesempatan kepada Ibn Rajab untuk menghabiskannya. Okay. Ibn Rajab dan Ibn Battal beranggapan bahawa hadis ni maksud dia solat di awal waktu. Walaupun Nabi kata solat ala waqtiha. Orang belajar bahasa Arab dia tahulah. As-salatu ala waqtiha maksudnya salat di atas waktunya. Ala tu atas. Kan kata assalamualaikum. Ala lah tu. Salam sejahtera ke atas kamu kan. Okay, ala tu maksud atas. Jadi atas tu dia kata bermaksud awal. Kerana dia kata hadis ni menyebutkan lafaz ala, ia bermaksud atas ataupun pangkal. Pangkal tu ala juga. Ala ra'si mi'ati sanatin. Innallaha yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu laha dinaha. Hadis Abu Daud. Allah akan mengutuskan bagi setiap pangkal 100 tahun. Ala. Orang yang akan mengembalikan agama, tajdid agama ini.
So dia kata ala tu menunjukkan pangkat. Dan orang yang solat di awal waktu akan digelar musalli. Orang yang solat bermula pada awal sampai habis waktu. Kalau kita lewatkan solat, sebelum kita solat, kita tak dipanggil musalli. Kita tak dipanggil orang yang telah bersolat. Melainkan setelah kita solat. Katalah kita solat di akhir waktu, di akhir waktu lah baru kita digelar sebagai orang yang dah solat. Tapi orang yang solat di awal waktu, daripada awal waktu sampai ke akhir waktu, digelar sebagai orang yang telah solat. Boleh faham? Okay. Itu pandangan dua orang ni lah. Sebahagian ulama yang lain seperti Ibn Hajar mengatakan maksud hadis ni ialah solat di dalam waktu. Solat dalam waktu sebenarnya, bukan solat di awal waktu. Solat dalam waktu afdal. Kerana apa? Kerana buktinya lafaz hadis ni menunjukkan solat dalam waktu afdal berbanding ibadat lain. So, solat dalam waktunya afdal daripada ibadat-ibadat yang lain. Maksud kalau kita nak buat ibadat lain tapi solat kita bukan dalam waktu, ibadat lain tu tak boleh nak lawan solat dalam waktu punya afdaliyah. Maka afdalan solat dalam waktu tu. Dan di sana ada riwayat yang menyebut as-salatu fi awwali waqtiha, tetapi lafaz tu dhaif. Lafaz yang betul as-salatu ala waqtiha. Walaupun begitu, ulama hadis tetap bersepakat mengatakan solat di awal tu afdal. Tetapi mereka cuma berbeza dari sudut menentukan makna sebenar bagi hadis ni. Tapi kalau tengok, wallahu alam, saya cenderung pada pendapat Ibn Hajar lah. Maksudnya solat dalam waktu ni afdal berbanding ibadat-ibadat yang lain. Solat dalam waktu ni maksud solat fardu lah. Solat fardu dalam waktu. Kalau kita solat fardu tak jaga, solat waktu pun kita duk tinggal ataupun kita buat di luar waktu dia, tapi dalam masa yang sama kita dabik dada konon sedekah banyak tapi solat tak jaga, dikira kita dalam bahaya. Kerana kita mengabaikan solat fardu. Tapi tetap solat di awal waktu bagus. Kenapa solat di awal waktu bagus? Kerana ulama sepakat kebaikan ni perlu disegerakan pada waktunya bila dah sampai waktu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kan, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan daripada Tuhan. Bersegera tu ada fadilat. Sebab salat ada keampunan padanya. Orang yang salat, dia bawa dosa atas bahu dia. Dia bawa dosa pada badan dia. Dan bila dia sujud, dosa akan gugur. Okey. Hadis ni juga ingin membuktikan kepada kita tidak sah salat sebelum waktu. Sebab Nabi kata salat dalam waktu. Jadi maksud salat sebelum waktu tak sah lah. Dan tak sah juga salat selepas waktu. Dia tak jadi tunai lah, dia jadi qadha. Qadha salat ni ada beza pendapat di kalangan ulama bagi mereka yang tinggal dengan sengaja. Yang tu yang jadi polemik besar, yang saya sampai kena kecam, kan? Sampai tak boleh ceramah di beberapa negeri kerana isu tu yang saya bangkitkan. Isu qadha salat bagi mereka yang tinggal salat dengan sengaja ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat majoriti ulama, orang yang tinggal salat dengan sengaja wajib qadha. Kerana mereka mengatakan hadis menyebutkan wajib qadha bagi orang yang tidur dan orang yang lupa. Man nama 'anis salah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, atau kama qala. Sesiapa yang tertidur daripada salat ataupun terlupa, maka hendaklah dia salat ketika mana dia ingat. So, yang ni tak ada khilaf. Siapa terlupa, siapa tertidur, waktu solat dah terlepas, solat terus. Ni tak ada khilaf, kerana ada hadis. Tapi yang kita bincang ni dari sudut sengaja. Sengaja tinggal. Bila sengaja tinggal, majoriti ulama kata, kenalah. Kerana orang lupa pun kena qadha, orang tidur pun kena qadha. Dua-dua ni tak berdosa pun. Kalau tak berdosa kena qadha, berdosa lagilah kena. Itu dia punya argument majoriti ulama. Manakala ada golongan minoriti,
golongan minoriti ni Al-Humaidi, Al-Hasanul Basri, Ibn Rajab juga cenderung kepada pendapat ni, Ibn Taymiyah, Ibnul Qayyim, mereka mengatakan tidak wajib qada bagi orang yang tinggal solat, melainkan orang yang lupa dan orang yang tertidur. Manakala orang yang sengaja tinggal, tak wajib qada, yang wajib taubat dan kena banyakkan solat sunat. Kerana apa? Kerana mereka kata solat ni ada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ini satu kefarduan yang ada waktunya. Ada waktu awal dan ada waktu akhir. Tu yang Nabi kata as-salatu 'ala waqtiha, salat pada waktu. Kerana salat ni ada waktu. Bila satu orang dia terlepas waktu tu, maka dia perlu dalil lain untuk kata boleh tebus pada waktu lain untuk solat yang telah habis waktunya. Bila kita cari dalil lain tak ada, melainkan untuk orang yang tidur dan orang yang lupa je. Jadi bila tak ada bukti lain, orang yang sengaja terlepas waktu dia. Dan tidak ada pun dalil yang baru yang mengatakan wajib qada bagi orang yang tinggal dengan sengaja. Kerana qada ni dia kata benda rahmat. Boleh qada maksudnya rahmat. Kerana solat ni ibadat besar, pahala besar. Jadi bila boleh kampui balik, kata orang utara lah, kampui balik ni maksudnya nak tebus balik. Benda yang dah terlepas nak tebus balik. Boleh nak tebus balik ni satu rahmat. Orang tinggal sengaja tak layak dapat rahmat ni. Sebab dia tinggal dengan sengaja. Seolah-olah macam mazhab yang minoriti ni, dia kata macam ni ya. Analogi dia. Katalah saya UPSI buat satu skim beasiswa pada pelajar-pelajar cemerlang. Kita buat borang lah, isi borang online. Bermula daripada 1 Ogos sampai 31 September. 30 ke 30 September. Tarikh isi borang. Habis tarikh masuk aja 1 Oktober, kita dah tutup lah permohonan. Kita nak saring. Kita pun saring. 5 bulan datang satu orang. Kat pejabat saya, dia kata, Ustaz, saya datang, saya nak bagi borang. Kita kata, kita dah tutup dah. 30 bulan hari tu tutup. Saya datang lambat. Tak maklum Ustaz, saya ni tak sihat. Saya masuk hospital, kena masuk ward apa semua, saya tak sempat nak hantar. Tak ada siapa nak tolong hantar. Ada tak ruang untuk budi bicara saya terima dia punya ni? Mungkin ada lah. Sebab dia memang ada uzur. Datang lagi satu orang, bawa borang. Saya kata, siapa lambat? Kita tutup 30 bulan. Sebenarnya saya sahaja je bagi lambat. Saya dah isi lama dah. Tapi memang saya tunggu 5 bulan ni. Sahaja je. Ada ruang budi bicara. Susah sikit kan? Jadi mereka kata begitulah. Allah meletakkan waktu. Daripada waktu ni sampai waktu ni solat zuhur. Solat zuhur daripada waktu ni sampai waktu ni. Tiba-tiba orang tertidur dengan sakit, dia tak mampu buat. Ataupun dia terlupa, dia tak mampu buat pada waktu tu. Dia ingat lepas waktu habis. Ada ruang tak untuk dapat rahmat? Ada ruang. Tapi kalau satu orang, daripada awal sampai habis, memang dia tahu wajib. Dia tak lupa pun. Dia tak sakit pun. Dia tak ada buat apa pun. Bila orang tanya, solat. Malas. Sampai waktu isyak. Waktu isyak pun dia kata, rasa macam nak solat. Sama macam orang yang datang lambat tadi lah. Tak ada uzur apa pun. Tiba-tiba nak tebus balik. Agak-agak dapat tak? Minoriti kata susah sikit. Tambahan pula dalil yang jelas tak ada. Sebab itu ada dua pandangan. Saya cenderunglah pada pendapat yang kedua ni. Cenderung pada pendapat yang kedua ni kerana bagi saya lah dalil dia lebih kuat. Tapi ialah khilaf kan? Khilaf muktabar kita panggil. Khilaf muktabar. Lapang dada sudah. Siapa nak qada, silalah qada. Siapa tak nak qada, kena banyakkan solat sunat dan kena taubat. Jangan bila ingat, saya dah qada dah, saya ikut pendapat majoriti, jangan lupa taubat. Kerana qada tidak menafikan taubat. Kita duk gaduh pasal qada tak qada, lupa buat taubat. Kerana solat, tinggal solat dosa besar. Itu kena ingat betul-betul lah. Sebab kadang-kadang kita lupa. Taubat dulu bercik. Kan orang datang kat kita,
Saya ni ustaz 20 tahun tak solat. Macam mana saya nak buat? Saya nak taubat. Saya nak kembali pada agama. So kena pesan dulu, pakcik taubat dulu. Bab qada tak qada ni, larat tak qada. 20 tahun kali 365 kali 17 rakaat. Cik kira berapa ribu rakaat ni dia kena buat. Dia pun dengar macam, Allah mak ustaz, banyaknya. Memang saya ni ahli neraka lah. Taubat dulu. Qada ni larat tak larat bincang kemudian. Mungkin kita boleh guna pendapat minoriti untuk kita tarik dia kembali pada agama daripada dia terus putus asa. Betul tak? Ha? Saya ingat satu perkataan yang disebut oleh seorang sahabat saya. Sekarang dah jadi, dulu pernah jadi menteri. Sekarang dah jadi MP lah. Dr. Mazli Malik. Dalam satu pembentangan dia, saya tertarik. Dia kata dakwah pada orang asli ni, kita tak boleh rigid pada mazhab, dia kata. Kerana orang asli ni baru nak kenal agama. Terutama dalam bab najis anjing apa semua ni kan. Kata kita bawa masuk dia Islam dulu. Lepas tu kita tengok keadaan dia, kalau dia sesuai pakai Maliki, bagi dia Maliki. Kan dia makan macam-macam kan. Maliki bab makan ni luas sikit. Kita bagi dia Maliki. Kerana tugas kita bukan nak mensyafi'ikan dia. Tugas kita nak mengislamkan dia. Lebih baik dia Islam dalam keadaan dia Maliki daripada dia kafir. Kerana tak boleh ikut Syafi'i. Betul tak? Jadi kita nak ajak orang balik pada agama dengan dia ikut mazhab minoriti dan dia balik, lebih baik daripada kita minta dia ikut mazhab majoriti dalam keadaan dia tak boleh ustaz, saya mahal neraka lah kan. Dia putus asa terus. So kita tengok keadaan lah. Kan? Tapi orang kita kadang dia tak faham. Dia kecam saya, tak apalah. Muka saya pun memang muka minta kecam, kena kecam. Baik. Jadi tidak sah salat sebelum waktu dan berdosa salat lepas waktu kecuali bagi ada uzur lah. Bagi orang yang ada keuzuran. Contohnya orang yang tidur dan lupa tadi lah. Ya? Dan orang yang boleh jamak salat. Seorang yang boleh jamak. Contohnya orang yang musafir. Dia ada uzur, maka dia boleh lewatkan sehingga masuk waktu berikutnya untuk dia kumpulkan dua solat sekali. Ataupun boleh lewatkan sedikit, bukanlah sampai waktu keluar, tapi lewatkan sedikit untuk orang yang negara dia terlalu panas waktu zuhur. Yang ni kita panggil ibrat waktu zuhur. Duduk dekat negara-negara teluk ni macam Iraq, macam Saudi. Kalau musim panas, dia memang panas sungguh lah. Kadang-kadang suhu dia boleh sampai 50 darjah. Boleh sampai 50 darjah, sangat panas. Saya ada kawan saya seorang, orang Kuwait. Nama dia Yusuf Al-Mihani. Sama-sama belajar dulu. Dia orang Kuwait. Saya tanya, Kuwait ni panas tak? Dia kata, panas. Kalau musim panas tu, dalam toilet pun kena pasang aircon. Kalau tak pasang aircon dalam toilet, kan, kencing tu lebih daripada biasa. Sebab dia peluh sekali keluar. Peluh tu keluar. Menitik-nitik peluh. Sebab panas sangat. Kalau letak barang-barang, letak bawah cermin kereta, memang rosak lah. Kaset-kaset ke letak bawah-bawah ni, benda-benda plastik memang akan lunyai lah. Sebab dia terlalu panas. Jadi ibrat waktu zuhur ni dibenarkan, tapi bukan sampai keluar pada waktu lah. Yang berdasarkan hadis Nabi SAW kata, Iza shtaddal har fa'abridu bis salah. Apabila panas sangat, maka hendaklah kamu sejukkan sikit, tunggu matahari turun sikit pada waktu zuhur. Ya? Baik. Kemudian berbakti kepada ibu bapa. Nabi kata yang afdalnya, yang baik dalam agama ni berbakti pada ibu bapa. Taat kepada ibu bapa, kerana ketaatan kepada ibu bapa ni merupakan perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran dulu. Wabil walidaini ihsana. Sebelum disebutlah hadis, sebut dalam Quran dulu. Biasa kalau sebut dalam Quran ni benda besar lah. Benda besar. Okey. Kemudian jihad menaikkan agama Allah adalah dituntut, bahkan boleh menjadi fardu ain. Jihad ni ada dua. Satu jihad hujum, satu jihad difa'. Demikian yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin Uthaymin, seorang ulama daripada Saudi. Dia kata jihad ni ada dua.
Satu jihad hujum, satu jihad difa'. Jihad hujum ialah kita serang negara orang. Jihad difa', jihad mempertahankan negara daripada serangan orang. Ada faham? Ada faham? Oh, macam confused kan? Macam mana kita nak serang negara orang? Islam bagi ke serang negara orang? Kita belajar geopolitik zaman dulu pula. Geopolitik zaman dulu, dia tak ada nation state macam sekarang ni. Tak ada. Dia tak ada negara yang diasaskan berdasarkan bangsa, tak ada. Zaman dulu dia style empire. Conquer and rule. Kan? Macam Rom. Rom mana ada bangsa? Memanglah yang berkuasa tu orang Itali lah, Eropah lah. Tapi dia pergi sampai ke negara Arab. Dia menjajah sampai ke Jordan. Rom ni, bandar-bandar besar dia sampai ke utara Afrika. Rom. Parsi pun sama, menjajah Iraq. So dia tak kira bangsa pun. Dia conquer and rule. Dia tawan, lepas tu dia perintah. Itulah kita panggil pemerintahan zaman tu. Dia tak ada nation state, tak ada. Nation state ni zaman moden ni. So bila Islam datang, Islam deal lah dengan geopolitik ni. Masa Islam establish negara Islam di Madinah ni, dia bukan fikir pasal bangsa, dia fikir pasal agama. Agama telah menjadi satu, kita panggil sebagai hawiyah al-wataniyah. Satu konsep kenegaraan tu berdasarkan kepada agama dan kesetiaan kepada negara yang beragama tu. Okey. Boleh faham? Maksudnya kalau orang kafir ni, dia bukan Islam, tapi dia declare dia setia pada kerajaan Islam dan bayar cukai, dan kita pelihara dia. Kita panggil dia zimmi. Kafir zimmi. Kemudian ada satu lagi jenis kafir yang datang dalam negara Islam ni, kafir yang datang daripada negara luar. Dia minta pelindungan kat kita. Dia datang daripada negara luar minta pelindungan. Kita panggil dia kafir musta'man, yang diberikan pelindungan. Dia bukan macam zimmi tadi. Zimmi tadi memang daripada dalam negara ni, kita kuasai kawasan dia, so dia bayar cukai kita. Musta'min ni datang daripada luar, dia minta pelindungan kat kita, so kita bagi. Bila pemerintah bagi, so kita kena jagalah darah dia, jangan ditumpahkan. Ada satu lagi kafir yang dipanggil sebagai kafir mu'ahid ataupun mu'ahad. Ni kafir jenis apa? Yang ni kafir yang datang daripada negara luar, yang mana negara dia ada perjanjian damai dengan negara Islam. Okay. So geopolitik zaman tu, negara yang berada di luar daripada negara Islam ni, sama ada negara tu negara yang ada perjanjian damai dengan negara Islam, ataupun negara tu memang memerangi orang Islam. Negara yang ada perjanjian damai, kita panggil dia kafir, negara muahid lah. Dia ada perjanjian damai dengan kita, so kita tak boleh lah serang dia. Tapi ada satu lagi negara yang dipanggil Darul Harb. Negara yang memang serang kita dan kita boleh serang dia anytime. Boleh baik ya? So bila siapa tu? Okey. Bila negara harbi ni, dia memang sebelum ni memang memusuhi kita, jadi anytime kita boleh serang dia. Sebab dia musuh kita dulu. Sebab tu tak ada isu bila Nabi SAW pergi serang rombongan Abu Sufyan masa perang Badar tu. Mungkin ada orang kata, macam mana Nabi boleh serang Abu Sufyan? Abu Sufyan bukan tentera. Abu Sufyan bawa kekayaan pergi berniaga. Tak. Sebab memang Mekah tu adalah negara harb, Darul Harb, daerah yang memerangi Nabi. Sebelum hijrah pun dia orang dah siksa Nabi dan para sahabat. Permusuhan tu dah ada.
Jadi anytime Nabi boleh serang dia. Sebab memang dia mulakan permusuhan. Sebab itu dalam Islam ni kita tak serang orang tiba-tiba. Bila dia memulakan permusuhan, maka kita boleh balas permusuhan dia tu bila-bila masa. Sebab darah dia telah menjadi halal. Boleh Jadi jihad ni ada dua, satu jihad hujum, satu jihad difa'. Jihad serang dan jihad mempertahankan. So kalau mempertahankan, fardu ain bagi semua yang mampu. Lelaki yang mampu untuk pergi perang, wajib perang. Untuk mempertahankan negara Islam. Tapi kalau jihad hujum, jihad pergi serang negara orang, yang ni fardu kifayah. Dia tak jadi wajib pada semua orang. Sebab itu kadang-kadang ada hadis kan? Ada hadis, sahabat nak pergi tanya Nabi, boleh tak saya pergi berjihad? Nabi tanya, kamu ada mak bapak lagi tak? Dia kata, ada ya Rasulullah. Pergi. Fafihi ma fajahid. Pada mak bapak tu kamu berjihad. Ada orang dia salah faham. Dia ingat, sebenarnya sebelum nak berjihad, perlu jaga mak ayah dulu. Kan dulu ada satu isu, Gaza umpamanya diserang, Palestin diserang oleh Israel. Ada di kalangan ustaz-ustaz kita kata, patutnya orang Palestin ni tak payahlah nak pergi perang-perang Israel ni, pergi buat baik dengan mak bapak dulu. Sebab Nabi kata buat baik dengan mak bapak dulu sebelum jihad. Itu salah faham sebenarnya. Yang dekat Palestin tu dia bukan jihad hujum. Dia jihad difa'. Dia jihad mempertahankan negara dia. Dia bukan jihad nak pergi serang negara orang. Sebab Palestin tu asalnya satu negara orang Islam yang telah dijajah oleh Israel. Bila datang golongan Israel nak pergi serang Gaza, dia terpaksa bertahan. Dalam keadaan ni, fardu ain bagi yang mampu untuk pertahankan negara sendiri. Boleh faham jadi benda ni kena clear. Kena clear. Baik. Habis dah masa? Pukul 10 Sikit. Kita ambil satu lagi hadis. Hadis berikutnya, an Aisyah qalat, laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fatashhadu ma'ahu nisa' minal mu'minat mutalaffi'at bimurutihin thumma yarji'na ila buyutihin ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat subuh, dan yang mengikut Nabi bersama-sama solat subuh pada waktu itu satu kumpulan daripada kalangan mukminat yang mana mereka itu berkelubung di dalam kain selendang mereka. Betul terjemah betul? Tak betul? Yalah berkelubung tu. Okey, berkelubung ataupun tutup muka. Kelubung. Berkelubung ke berselubung? Berselubung betul ke tak betul? Orang-orang bahasa Melayu tu marah kadang-kadang. Berselubung di dalam kain selendang mereka. Summa yarji'na ila buyutihin, kemudian mereka orang perempuan ni balik ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun, seorang pun tak kenal perempuan ni, minal ghalas, kerana dalam keadaan gelap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Pengajaran daripada hadis. Pertama, waktu subuh ni waktu gelap. Waktu subuh ni waktu masih gelap. Memanglah sebelum terbit matahari kita kena solat subuh lah. Solat subuh ni waktu dia singkat. Okey, timbul satu persoalan. Waktu subuh ni afdal kita solat waktu gelap ke waktu cerah? Sebelum terbit matahari kan ada satu keadaan di mana dia macam dah cerah sikit. Sebab matahari dekat-dekat nak keluar dah. Mana afdal solat subuh? Waktu gelap betul ataupun waktu cerah-cerah sikit? Sebelum syuruk. Sebelum syuruk kan dia dah cerah sikit. Dia cerah sikit, dah keluar dah kuning-kuning dekat kaki langit. Kan? Tapi subuh masih ada. Akhir-akhir lah tu. Matahari nak keluar dah. Mana bagus? Okey. Dalam isu ni ada dua pendapat. Hanafi kata elok dilewatkan subuh di akhir waktunya. Kerana ada hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Nabi SAW mengatakan asfiru bil fajr
fa innahu a'zamu lil ajr. Hadis Tirmizi dengan sanad yang sahih. Imam Tirmizi kata hasan sahih. Nabi kata hendaklah kamu cerahkan subuh itu, kerana itu lebih banyak pahalanya. Saya pergi ke Uzbekistan dengan Dr. Mazhar sekali ya. Azan subuh kami pergi masjid. Tunggu mereka nak sembahyang subuh lama. Rupa mereka Hanafi. Memang lama. Dekat-dekat nak cerah dah. Asalnya kami pergi masjid tu tak nampak muka. Muka saya memang tak nampak lah, gelap sikit. Muka Dr. Mazhar nampak sebab dia cerah kan. Jadi saya sangat nampak dah muka dia. Tu imam tak keluar tu, kita sembahyang sendiri je. Kita tunggu ya. Tu imam keluar. So memang dah cerah dah masa tu sebab dia Hanafi. Dia pakai hadis ni lah. Tapi majoriti ulama tak setuju. Majoriti ulama kata subuh ni elok solat awal waktu. Buktinya apa tu? Hadis Bukhari yang kita baca tadi. Balik masih gelap lagi. Orang tak kenal lagi. Habis tu hadis yang Hanafi pakai tak sahih kan? Hadis yang Hanafi pakai ni sahih. Cuma majoriti ulama dia cuba untuk harmonikan. Kan nampak macam canggah kan? Nabi solat di awal waktu gelap. Habis solat pun masih gelap. Yang ni dia kata kena bagi cerah sikit. Baru pahala banyak. So mereka nampak ada ta'arud, ada percanggahan. So bila ada percanggahan, step pertama, tengok salah satu ada yang dhaif tak? Tak, dua-dua sahih. Kalau salah satu dhaif, tolak yang dhaif lah. Tapi tengok dua-dua sahih. So dua-dua sahih kena harmonikan. Kena kita panggil apa? Selarikan dia. So majoriti ulama ada beberapa kaedah nak selarikan. Kaedah yang pertama, mereka kata maksud asfiru bil fajr ni, cerahkan subuh ni, maksudnya kamu jangan solat subuh melainkan memang kamu dah confirm subuh dah masuk. Confirm subuh dah masuk baru solat. Dia berkata, ni lah maksudnya hadis ni. Tapi tak kena takwilan ni. Kerana Nabi kata cerahkan waktu subuh. Cerahkan waktu solat subuh kerana ia lebih banyak pahala. Bila lebih banyak pahala menunjukkan solat waktu gelap ada pahala, cuma tak banyak. Kalau takwilan yang tadi tu diterima sebagai betul, takkan solat sebelum waktu dapat pahala. Belum masuk waktu solat subuh, kita dah solat subuh dah. Solat apa ni? Solat subuh. Tak sah solat ni. Nabi kata kalau solat tu dalam waktu banyak lagi pahala, menunjukkan solat luar waktu ada pahala lah. Salah. Itu terjemahan yang salah, pemahaman yang salah. Boleh faham ni? Kita tak faham? Saya ulangi sekali. Takwilan yang kata cerahkan subuh tu bermaksud kamu solat subuh, pastikan subuh dah masuk. Takwilan yang tak tepat. Kerana hadis tu kata kamu kena solat subuh di waktu yang sedikit cerah. Cerahkan solat subuhmu kerana ia lebih banyak pahala. Lebih banyak, maksud bila sebut lebih banyak, yang lain tu kurang banyak. Tapi ada tak pahala? Ada. Kalau kita takwil hadis ni dengan makna solat dalam waktu, dah tentu solat luar waktu ada pahala. Betul? Boleh faham? Sedangkan solat luar waktu ada pahala tak? Mana ada pahala? Solat luar waktu tak sah. Mana ada pahala? So takwilan ni kita tolak tepi lah, salah. Ada satu lagi takwilan. Takwilan ni macam kena sikit. Maksud hadis Nabi yang asfiru bil fajr ni, cerahkan subuhmu kerana ia lebih banyak pahalanya, maksudnya kamu solat subuh biar panjang. Sehingga bila kamu solat di awal waktu dan kamu tidak keluar daripada subuh melainkan sedikit cerah. Maksud bila bagi salam tu cerah dah. Tapi waktu masih ada lah. Kan memang Nabi pun solat subuh biasanya panjang. Habis tu tadi Nabi solat subuh balik orang tak kenal lagi. Li bayanil jawas, nak bagi tahu boleh solat subuh ni pendek. Nak bagi tahu boleh. Tapi yang afdalnya biar panjang solat subuh. Kita baca panjang sebab tu solat subuh Nabi baca panjang. Bayangkanlah pagi Jumaat Nabi baca surah Sejadah dengan surah Insan. Kan panjang kan? Panjang. Okey. Itu bagi saya itu takwilan yang tepat lah.
Iaitu panjangkan baca dalam solat subuh ni, biar kita banyakkan orang kata bacaan surah di dalam, panjangkan apa ni, bukan bacaan surah, panjangkan bacaan ayat, banyakkan ayat supaya dia panjang sikit. Kemudian antara pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni ialah perempuan dibenarkan untuk solat berjemaah di masjid lah. La tamna'u ima Allah masajid Allah, hadis Muslim. Kamu jangan halang hamba-hamba Allah yang perempuan ni untuk pergi ke masjid. Okey? Tetapi solat di rumah afdal bagi perempuan. Salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fil masjid. Solat perempuan di rumah lebih baik daripada solat di masjid. Tapi solat di masjid boleh lah. Cuma di rumah bagus lagi. Okey? Okey. Tapi kalau solat perempuan di rumah seorang dengan solat berjemaah di masjid, mana bagus? Ha? Di rumah. Di rumah. Di rumah bagus lagi. Sebab tu Nabi kata solat di rumah lebih baik daripada solat di masjid. Solat di masjid mesti dia berjemaah. Solat di rumah bagus lagi. Tapi kalau solat di rumah berjemaah dengan seorang, mana bagus? Untuk orang perempuan. Berjemaah lah. Berjemaah lah bagus daripada solat seorang-seorang. Jadi maksudnya orang perempuan ni, dia solat di rumah bagus. Berjemaah di rumah lagi bagus daripada seorang. Kenapa Nabi galakkan orang perempuan solat di rumah? Sebab orang perempuan ni, dia nak keluar rumah, dia kena pakai tutup aurat, susah sikit. Satu. Yang kedua, dia uruskan rumah kan. Kari atas dapur, nak pergi masjid. Kari tukar jadi rendang tu, hangus. Lupa tutup. Suami nak balik makan tak nak. Jadi Allah memberikan keringanan kepada orang perempuan. Lagi pergi masjid, orang perempuan sembahyang kat rumah pahala. Afdal bagi dia. Jadi ni agama yang sangat meraihkan keadaan orang perempuan, memuliakan golongan wanita. Wallahu a'lam. Kalau pergi umrah, mana dia afdal, solat di hotel atau di masjid? Okey, dalam isu ni ulama semasa berbeza pendapat. Ya, sebahagian mereka mengekalkan lafaz hadis yang zahir. Solat di hotel lah dia kata. Tapi ada seorang ulama, saya tak ingat nama dia, Syekh Osman Khamis kalau tak silap. Dia kata, hotel bukan rumah. Jadi bila hotel bukan rumah kan? Jadi di masjid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah lebih mengetahui. Jadi insya-Allah kita jumpa pada kuliah akan datang. Terima kasih banyak. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.